عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Yang kasih dan dihormati Fadilatul Imam, pegawai ahli kuasa masjid, khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir untuk kita tunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang kita laksanakan, dan semoga diberi kekuatan kepada kita untuk kita terus mempertingkatkan amal ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hadis kita pada pagi ini hadis yang ke-18. Tajuk hadis kita pagi ini ialah tanda Islam. Tanda Islam seseorang. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Maksudnya orang Islam itu ialah mereka yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Dan orang yang berhijrah pula ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang dibaca tadi, Rasulullah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan yang pertama, ciri-ciri seorang muslim sejati dan tanda-tanda yang menggambarkan keindahan Islam. Tadi Nabi sebut pada kita yang pertama, ciri-ciri tanda-tanda seorang Islam yang sejati. Adakah dia tu Islam tulen sejati ataupun hanya pada akuan saja, pada nama saja. Sebab tuan-tuan, dalam hadis akhir zaman Rasulullah pernah sebut di antara tanda akhir zaman itu tidak tinggal Islam itu kecuali hanya nama. Nama saja Islam, tetapi dilihat pada kelakuan, dilihat pada cara kehidupan, tidak menjuruskan kepada Islam. Itu hadis akhir zaman. Rasulullah terang pada kita di atas peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman ni. Seorang tu dia nama saja Islam, tapi perbuatannya, cara hidupnya, pakaiannya, pemikirannya tidak lagi menjurus kepada sebagai seorang Islam. Tu tuan-tuan, ada lah ni. Dia berani mengaku pernah jadi tok imam pada tok laki dia, tu dia tu. Kemas dia habang atas jadi tok imam kat tok laki. Dia tak tahu kata orang tawak lah laki hang bodoh sangat sampai hang jadi imam. Dia tak tahu lagu tu.
Jadi tuan-tuan sekalian, itu dunia hari ni, dunia akhir zaman. Dan kita kalau Allah panjangkan umur kita akan tengok lagi banyak lagi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, menunjukkan manusia ini sudah jauh daripada Allah, sudah jauh daripada Islam. Jadi alhamdulillah, moga Allah beri kekuatan kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, maka di antara tanda-tanda Islam sejati seseorang itu, dalam hadis yang dibaca tadi, iaitulah tuan-tuan, Nabi sebut, iaitulah dia menyelamatkan orang Islam daripada kejahatan tangan dan juga lidahnya. Nabi sebut yang berkaitan dengan dua anggota yang ada pada kita. Sebab anggota badan ini, dia juga memiliki peranan yang sangat penting kepada kehidupan kita sebagai seorang Islam. Baik, kesempurnaan dalam berpegang kepada agama menjadikan seorang itu sempurna Islamnya. Jadi Nabi, ulama kata, berdasarkan pada hadis tadi, kesempurnaan seorang itu berpegang kepada agama menjadikan seorang itu sempurna keislamannya. Jadi macam mana cara hidup dia, berpegang teguh tak pada agama Allah? Di situlah kita lihat kesempurnaan agama dia macam mana. Seperti mana kita sebut tadi lah, kalau tak jaga, maka dilihatlah pegangan kepada agamanya tidak kukuh. Baginda telah menggabungkan dua unsur utama, iaitu hak Allah dan hak manusia. Apabila seorang itu menjaga hak sama manusia, maka semestinya dia lebih menjaga haknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita, sama-sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaga sama hak manusia ni, maka sudah tentu dia akan menjaga haknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan pada kita tentang kepentingan menjaga dua anggota badan utama, iaitulah lidah dan tangan. Lidah merupakan anggota yang dikhususkan untuk mengingati Allah dan akan menterjemahkan setiap perkara yang bersarang di dalam hati. Itu lidah kita, tuan-tuan. Lidah yang tidak bertulang tetapi sangatlah bisa. Tangan ada tulang, kaki ada tulang, tapi tak bisa macam lidah. Lidah ni dia lebih berbisa lagi, tuan-tuan. Betul lah, hadis lain Nabi sebut, banyak manusia yang Allah Ta'ala lempak masuk dalam neraka, tersembam masuk dalam neraka ni, kepala dulu terjun dalam neraka ni. Bi'asinatihim, Nabi sebut, dengan sebab lidah mereka, tak jaga lidah. Maksud dia tak jaga bila bercakap. Tengoklah, daripada lidah itu ada apa? Daripada lidah itu ada fitnah. Daripada lidah itu ada perbohongan. Daripada lidah itu ada hasad dengki, adu domba. Daripada lidah itu ada lagi sifat-sifat yang bila dia bercakap, maka akan berlakulah perkara-perkara yang tidak baik selepasnya. Sebab tu ulama sebut, di antara tanda-tanda ataupun kewajipan kita sebagai orang beriman ni, sebagai kita bersyukur kepada nikmat Allah, dia kata kena juga asyukuru bil lisan, kena berterima kasih pada Allah dengan lidah. Apa makna terima kasih pada Allah dengan lidah? Jagalah lidah itu, jangan bercakap satu yang tidak baik. Disebutlah kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili cerita bab lidah ni. Dia kata setiap pagi anggota badan, kaki, tangan dan lain-lain, mereka selalu berpesan kepada lidah. Wahai lidah, hari ni hang cakaplah baik-baik. Jangan fitnah, jangan bohong, jangan buat tuduhan palsu, jangan sumpah palsu, macam-macam lah. Sebab apa, tuan-tuan?
lidah yang bercakap, maka badan dia akan jadi masalah. Dia fitnah orang. Orang cari dia, orang katok, orang tak kerak lidah, orang katok kepala. Orang tibai belakang, kepala yang sakit. Yang punca lidah, tapi yang sakitnya kepala. Puncanya lidah, yang sakitnya belakang. Puncanya lidah, yang sakitnya perut ataupun kaki. Orang jarang kalau duk tuduh orang ni, orang cari yang pegang kerak lidah, jarang jumpa lah. Orang cakap tu boleh lah, dia kata mohon sekali ku kerak lidah, dia tak berani. Cacat seumur hidup lah kerak lidah. Dia katok belakang, dia tibai belakang, itu je lah. Itu lidah, tuan-tuan. Baik. Maka sebab itu lidah merupakan anggota yang dikhususkan untuk mengingati Allah dan akan menterjemahkan setiap perkara yang bersarang di dalam hati. Itu tujuan Allah jadikan kita ni lidah, untuk kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertasbih, banyak berselawat, banyak baca Quran. Itulah peranan lidah. Bukan duk cakap merapu, hak tak reti pun gagah nak cakap juga. Akhirnya nampak jelas kata dia ni memang orang yang tak reti. Sebab dia tak berhati-hati menggunakan lidah. Jadi tuan-tuan, maka sebab itu lidah adalah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Banyak bertasbih itu satu kelebihan. Ada tasbih-tasbih yang memang digalakkan untuk kita. Di antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan hanya kita bertasbih bila sembahyang raya saja. Raya puasa dan raya haji. Nak sembahyang raya ni, nak puasa lah. Tasbih itu di antara tuan, ketika mana Nabi Isra' wal Mi'raj, ketika mana Nabi Mi'raj, Nabi melihat seorang yang bersandar di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Maka diperkenalkan pada Rasulullah, inilah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di antara pesanan Nabi Ibrahim kepada Nabi kita, Ibrahim kata, wahai Muhammad, bila kamu balik sana, pesanlah kepada umat kamu supaya banyak bercocok tanam di syurga. Maka Nabi kata, lagu mana? Maka Nabi Ibrahim kata, banyakkan bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau kita banyak mengucapkan tasbih ini, kita sudah ada tanaman kita. Kita dah ada projek kita di syurga tu. Maknanya geran tanaman tu, geran harta tu, kita ni ada Allah letak nama kita di syurga. Bila kita banyakkan bertasbih seperti mana yang sebutkan tadi. Itu pahala. Sebut buat di dunia, tapi sudah ada di sana yang Allah sediakan atas nama kita. Jadi bila ada harta kita, ada benda yang Allah Ta'ala letak nama kita di sana, maka insya-Allah tuan-tuan, kita akan pergi ke situlah. Dan begitu juga tasbih ni tuan-tuan, ialah di antaranya manfaatnya di dunia akhir zaman nanti bila nak berlaku kiamat. Apabila datangnya Dajjal. Bila datang Dajjal tuan-tuan, satu ketika dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala nak uji manusia. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bertahun, ada kata 3 tahun, tak ada makanan, tidak ada minuman. Jadi ketika inilah tuan-tuan, terujinya iman orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada 10 beradik, tak tentu lagi 10 beradik ni semua berpegang teguh dengan Islam. Tuan-tuan, bimbang. Kalau kita umur panjang, kita jumpa lah. Kalau kita tak dan, orang yang generasi yang selepas kita. Jadi tuan-tuan, sepanjang itu tidak ada makanan, kekurangan makanan. Jadi banyaklah ketika itulah Dajjal datang. Dia menawarkan siapa yang beriman kepadanya, mengaku dia sebagai Tuhan, maka akan diberi makanan. Maknanya orang yang beriman, yang percaya kepada Dajjal itu,
sebagai Tuhan, maka akan dapat makanan, akan dapat minuman, dan akan dapat harta, tuan-tuan. Orang tak beriman kepada Dajjal, dapat tapi tak dapat. Tu dapat tak dapat. Tu panggil Dajjal tu. Hak ikut dia bagi, hak tak ikut dia tak bagi. Tu panggil Dajjal. Jadi tuan-tuan sekalian, maka apakah yang menyebabkan orang beriman tetap teguh? Mereka tetap tidak percaya dan tak beriman kepada Dajjal. Tak mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Sedangkan sudah banyak yang mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Kalau ada 10 beradik, 3-4 beradik sudah mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Tetapi mereka masih kuat. Apa kekuatan mereka, tuan-tuan? Mereka banyak bertasbih. Jadi kalau kita banyak bertasbih, subhanallah ni hak disebutkan tadi, maka dia akhir zaman nanti tasbih ini dengan kelebihannya akan menyebabkan kita akan menjadi kenyang. Yang beriman kepada Dajjal dapat makanan, minuman. Yang tak beriman kepada Dajjal masih pegang teguh dengan Islam, mereka tetap kenyang dan tak dahaga. Walaupun tak ada makanan, tidak ada minuman, apa dia yang mengenyangkan mereka? Tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi banyak kalau tuan-tuan, mudah-mudahan kita terselamat. Kalau kita tak dan, anak cucu kita insya-Allah terselamat daripada fitnah-fitnah ujian yang sangat mencabar ini. Baik tuan-tuan, lidah. Ya sebab tu apa yang diucapkan oleh lidah itu untuk irti Allah dan akan menterjemahkan setiap perkara yang bersarang di dalam hati. Hati baik ke tak baik, tengok pada ucapan. Dia bercakap lagu mana dengan orang. Ni tak ada buka mulut, orang kata nak mohon apa lah pula. Jelas hati tu memang kotor. Sebab apa? Bohong terlalu banyak sangat. Ingat tuan-tuan, orang yang selalu berbohong, satu ketika nanti akan terselah kebohongan dia. Ingatlah. Banyak bohong, nanti dia akan musnah dengan pembohongan dia. Dia akan jatuh, dia akan rosak, dia akan hina dengan sifat panggil bohong dan dendam itu. Orang buat jahat ni Allah tak biar. Sonoklah sat, lepas tu hang rasa balik. Baik. Ia diberi keutamaan melebihi tangan kerana peranannya yang lebih besar berpanding tangan. Tu kata lidah. Baik. Jadi tuan, maka sebab tu dengan lidah singkap akan tersingkap semua perkara yang lama dan baharu serta perkara yang akan datang. Dengan lidah juga orang ramai akan terguris dan terkasar. Berpunca sakit, berpunca pada lidah lebih kesan daripada sesuatu perkara yang berlaku lama. Ada satu syair, dia kata sakit luka dengan pisau akan sembuh dengan segera, tetapi luka dengan sebab lidah akan makan masa yang begitu lama. Dah dah lidah kalau cakap dia terasa dia pendam sampai 2-3 bulan, 2-3 tahun, duk ingat situ. Ada ubi, ada batai, sudah. Duk main pantung tu. Ada ubi, ada batai, ada hari boleh ku balas. Tunggu tengok. Duk pendam tengok kan. Lidah ni bahaya. Lepas tu ada orang cerita kan, suami isteri ni bergaduh. Lepas tu cerai. Dia hantar isteri dia pun balik. Balik di rumah mak dia. Dia tak bagi balik juga. Tak apalah dia kata. Lepas tu duduk lama, dia pun telefon. Dia kata takkanlah marah lagi. Dia kata kat bini dia takkan duk merajuk lagi. Sudahlah tu. Sudahlah tu, dia kata kita rujuk balik lah. Suami ni pujuk rujuk balik lah. Dia kata cukup lah, lama dah merajuk. Tak lagi sampai 3 bulan 10 hari lagi kaluk pula. Lepas tu bini dia kata apa? Ingat mudah ke hak abang duk kata tu? Terasa dia kata. Abang nak tahu, abang ambil cawan, ambil gelas, hempuk atas lantai. Tengok pecah tak? Macam tu lah hati saya, pecah macam gelas tu lah. Laki dia kata tak pecah. Apa? Saya hempuk gelas plastik.
Laki dia tak pecah pun, empuk gelas plastik, kemudian dia tak payah. Terus saya cakap, ambil, mudah ya. Ambil dia tak, mudah jauh terus. Tuan. Nak abad atas hati tu kan. Kalau memanglah kan. Kalau kita kata nak berdendam dengan orang tuan-tuan, kalau kata boleh berdendam dengan orang tuan-tuan, Rasulullah lebih berhak simpan sifat tu. Sebab apa yang musyrikin tak buat kat Nabi? Daripada Nabi duduk di Mekah sampai Nabi berhijrah, kemudian Nabi menyertai peperangan, apa dapat buat kat Nabi? Tuan. Banyak macam-macam mereka buat. Tapi Nabi ajak kita, macam mana pun orang buat kat kita, maka letaklah sifat pemaaf itu pada diri kita. Pada diri kita. Jadi kita rasa tuan, apa yang kita hadapi atas dunia ni tak sama apa yang Nabi hadapi. Rasulullah lebih berat. Kita sikit-sikit saja. Baik. Jadi sebab tu kesakitan berpunca pada lidah, kadang-kadang kesan yang besar terhadap perkara yang berlaku. Tangan pula, kebanyakan perbuatan manusia terhasil daripadanya, bahkan kadang-kadang tangan dan lidah juga akan bekerjasama dalam menyakiti orang lain. Ulama kata, tangan pun ada peranan juga. Sampai satu ketika, tangan dan lidah ni share sekali buat jahat ke orang. Jadi maka sebab tu tuan-tuan, berdasarkan pada hadis ni yang pertama tadi, sebenarnya, sejatinya Islam seorang tu, dia jaga lidah, dia jaga tangan. Lidah, dia berhati-hati bila berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun hendaklah dia diam. Itu tuan-tuan. Tangan pun begitu juga. Kalau maknanya jangan menggunakan tangan ataupun kuasa. Tangan tu jangan duk curi, jangan duk buat orang, jangan duk zalim orang. Ada kuasa, gunalah kuasa itu dengan sebaik-baiknya. Bukan menggunakan kuasa untuk nak balas dendam, untuk nak menzalimi orang-orang yang tidak sefikrah, yang tak sama dengan cara hidup kita, ataupun bagai-bagai lah yang dilarang oleh Islam, tak boleh. Itu tangan. Jadi jaga dua anggota badan ini tuan-tuan, supaya kita tidak didakwa di hadapan Allah Ta'ala besok. Dengan sebab dua anggota inilah tuan-tuan, di antara yang menyebabkan seseorang tu dia jadi bankrupt di hari akhirat besok. Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak orang bankrupt macam mana? Sahabat kata, tak ada duit. Nabi kata, orang yang datang kepada Allah di hari akhirat nanti bawa pahala berbagai-bagai, pahala puasa, sembahyang dan sebagainya. Tetapi bila berhadapan dengan Allah, dia tak selesai lagi urusan dia dengan manusia semasa hidup di atas dunia dulu. Dia pernah zalim, dia pernah tipu, dia pernah fitnah, dia tak minta maaf. Maka orang hak dia buat naya tu, dakwa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata Allah bagi pahala kepada orang yang dia zalim di atas dunia dulu. Habis tak selesai di dunia, kan? Dia tak minta maaf, dia duk rasa kemah. Dia tak buat, kita jumpa depan Tuhan. Tunggu tengok. Akhirnya habis pahala dia tu. Banyak orang main mengadu depan Allah Ta'ala, main dakwa dia, kena tipu, kena zalim, bagai-bagai. Akhirnya pahala dia, Nabi kata, habis diberi kepada orang yang dia zalim itu. Ada lagi main dakwa, tak ada pahala dah. Akhirnya Nabi kata dia terpaksa menanggung dosa orang tersebut. Pahala boleh ke orang, dosa orang kita kena tanggung. Itulah tuan-tuan, kalau tak selesai benda ni di atas dunia. Baik, selesai tuan-tuan. Kemudian yang pertama tuan-tuan, iaitulah wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang keduanya, Rasulullah bersabda, orang yang berhijrah pula ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah makna tinggal. Ulama bagi dua, hijrah batin dan zahir. Apa makna hijrah batin? Ialah perbuatan meninggalkan semua perkara yang tuk li nafsu dan syaitan.
Itu hijrah batin. Maknanya apa saja yang kita panggil dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya perbuatan itu disukai oleh nafsu dan syaitan, maka kita wajib kena tinggal. Itu mana hijrah batin kita. Hijrah zahir ialah ulama kata mendekatkan diri kepada agama serta menjauhkan diri daripada melakukan satu yang boleh mendatangkan fitnah kepada agama. Jauhkan. Hijrah tuan-tuan di awal Islam dulu, hukumnya menjadi wajib. Bila Allah perintahkan supaya umat Islam berhijrah, maka hijrah ketika itu menjadi wajib. Siapa yang mampu, segeralah pergi ke Madinah. Itu tuan-tuan. Kita pun baca kisah sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berhijrah dan bagaimana keadaan umat Islam yang berhijrah ke Madinah, mereka disiksa, dirampas harta dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, hijrah kita hari ini ialah meninggalkan apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah kita hari ini. Tak ada dah hukum hijrah macam zaman Nabi dulu. La hijrata ba'dal fath. Tak ada hijrah dah lepas bukaan Mekah. Maksud dia hukum hijrah masa zaman Nabi dulu tak ada dah zaman kita hari ini. Tetapi hijrah kita hari ini masih ada apa dia? Kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang segan sembahyang hijrah, panggil lepak buang panggil segan tu sembahyang. Tu makna hijrah. Yang duduk sembahyang di rumah, tinggal sifat tu, main sembahyang di masjid. Dulu kita kempen subuh macam Jumaat. Hari tu lah ramai, hari lain tu tak ramai juga. Tak, maknanya nak ajak tu subuh macam Jumaat, biarlah sentiasa subuh tu macam Jumaat. Ramai-ramai hadir untuk tunaikan solat fardu subuh berjamaah. Yang Nabi sebut, kalau kamu tahu pahala dia merangkak pun sanggup pergi. Tapi itulah tuan-tuan, berterusan kita kempen. Bila berjaya, lepas tu Zuhur macam Jumaat, Asar macam Jumaat, Maghrib macam Jumaat, Isya macam Jumaat. Hebatlah kita. Ni duk tak mau juga berjemaah ni, jadi susah. Dia kata jadi payah. Alasan bagai-bagai. Sakit lutut lah, masjid tangga tinggi lah. Duk pergi ke Merah boleh pula naik bukit tu. Naik tu tengok kambing lah apalah berjalan. Umur sakit lutut, ambil hebat ke orang. Sakit lutut berjalan pergi boleh, main masjid tak boleh. Ni bukan tempat ni lah, tempat lain. Ada orang alasan-alasan yang tak munasabah. Dia pergi tempat-tempat lain, dia tak nak rasa sakit. Tapi nak ke masjid, alasan bagai-bagai. Sibuk dengan dunia dan sebagainya. Allah Rabbi tuan-tuan. Sampai bila kita nak sibuk? Dunia ni, bila kita ligan dia, semakin jauh dia meninggalkan kita. Dia akan makin jauh. Dia tak akan dekat dengan kita. Jadi, sekadarnya lah. Kita menerima, ambil habar dunia ni sekadar keperluan. Jangan lupa, kita punya kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, tambahkan lagi pahala tu dengan kita sembahyang berjamaah. Untung berjemaah ni tuan-tuan. Jalan kaki, main dengan balik dapat pahala. Lepas tu bila duduk dalam masjid kita niat i'tikaf, boleh pahala lagi. Lepas tu selagi mana kita tak keluar ada masjid, lepas sembahyang boleh pahala lagi, malaikat duduk doa pula. Sembahyang sah depan, duduk sah depan, boleh pahala lain pula. Lepas tu dengar tu imam baca lagi, boleh pahala lagi. Allah Rabbi, tak terbilang dia punya jumlah pahala dia. Berbanding kalau kita sembahyang di rumah. Tu. Baik. Jadi tuan-tuan, maka sebab tu hijrah ni tinggallah apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Baik, selesai pengajaran hadis kita pada pagi ini. Kita ringkas. Kita wajib menjaga anggota badan daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka hendaklah kita wajib jaga anggota badan kita. Bukan hanya lidah dan tangan, semua anggota tubuh badan kita wajib kita pelihara, jangan melakukan satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anugerah anggota badan bukanlah untuk melakukan maksiat,
tetapi untuk melakukan ibadat kepada Allah. Itu tujuan utama Allah jadikan anggota tubuh badan kepada kita. Mungkin tu buat maksiat, tapi untuk kita beribadat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tanda syukur dengan anggota badan ialah menggunakan pada jalan yang diridai oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Itu tanda. Tanda kita bersyukur di atas nikmat Allah, kita jaga guna anggota badan kita kepada melakukan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panduan kepada kita, cara kita nak bersyukur di atas anggota tubuh badan kita. Kita beribadat pada Allah dan sebagainya. Yang keempat, manusia mestilah menjaga hak sama manusia dengan cara yang tidak menyakiti mereka. Itu hak kita. Kita ada hak kita masing-masing. Jangan sakiti orang lain dengan lidah, dengan tangan dan sebagainya. Yang terakhir, setiap Muslim hendaklah menyuburkan kepatuhannya terhadap agama pada setiap masa. Setiap masa kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sebut kalimah syahadat tu tuan-tuan, la ilaha illallah sampai Muhammad Rasulullah tu ada 24. Ada 24 huruf. Kita tengok kan? Ada 24 huruf. Kalimah syahadat tu ada 24 huruf. Ulama kata, disebut dalam kitab Kifatul Ghulam. Ada 24 huruf. Jadi bermaksud ulama ni kata setiap masa, setiap saat dan masa, kita kena ingat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajipan kita sampai mati, kena sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan pada kita. Kita jaga semua anggota tubuh badan kita, tidak melakukan satu yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan hijrah kita berhijrah, kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal semua sifat-sifat yang tidak baik, dengan kita berazam sungguh-sungguh untuk istiqamah di dalam kita melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sekadarnya yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap itu kelemahan dan kedaifan daripada anak sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tangguhkan majlis ilmu kita pagi ini. Sama-sama kita baca surah Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan pahala baca ini kepada Allahyarham tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan nenek moyang, bapa kita khususnya, dan semua sahabat-sahabat yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma azina Allahumma afina min kulli bala'i fil akhirah. اللهم إنا على ذكرك وسمعتك. اللهم أصلح المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصرهم على أعدائهم. اللهم عليك ما ظلمنا ومن عادانا ومن خاننا. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.